Baiklah. Jika kau kalahkan aku akan beri kau 1 malam. Lagipun, kau pasti tidak akan menang. Pelajar antarabangsa dari Malaysia, jangan buat kami ketawa. Kau sepatutnya bersyukur kami sudi melayanmu. Betul. Jika aku menang, aku juga akan beri kau 1 malam. Lagipun, itu mustahil. 6 orang pelajar wanita berkulit putih dalam pakaian renang mengelilingi seorang pelajar Malaysia, mengejeknya, "Negaramu ini, negara tropika. Apa yang kau boleh buat di laut? Kononnya, lelaki Malaysia pandai berenang. Pergilah belajar di dalam kelas sambil makan nasi lemak. Adakah kau waras mencabar pasukan wakil dari UCSB kami?" Satu pertandingan renang yang dipertaruhkan dengan penghinaan peribadi, ejekan awam, dan malah kebanggaan kaum. Tetapi pelajar-pelajar wanita yang angkuh ini tidak lama lagi akan melutut dan meminta maaf dengan linangan air mata. Apa sebenarnya yang berlaku di laut? Detik pusingan menakjubkan yang ditunjukkan oleh Zulkifli bin Qasim, anak muda dari Semporna, seorang pelajar antarabangsa dari Malaysia, kini bermula. Pukul 3 petang, di bawah sinaran matahari Pasifik yang terik, pantai Campus Point di University California Santa Barbara dipenuhi dengan ramai pelajar. Ini adalah masa lapang bagi pelajar-pelajar yang telah menamatkan kelas petang untuk berkumpul dan berehat. Bunyi ombak, jeritan burung camar, dan gelak ketawa dari merata tempat bercampur baur. Zulkifli bin Qasim, yang mengambil jurusan biologi marin, sedang duduk di bangku tepi pantai, memerhati laut dengan tenang. Berusia 20 tahun, dengan fizikal yang tegap setinggi 182 cm dan kulit sawo matang yang terbakar matahari, dia tampak mengagumkan. Seperti seorang atlet, tiada lemak berlebihan pada badannya dan terdapat parut-parut samar dari kecederaan sukan di kedua lengannya. Dalam pakaian sukan hitamnya, dia tidak bising atau bergurau seperti pelajar lain, tetapi hanya menatap cakrawala dengan tenang. "Hei, tengoklah. Itu pelajar antarabangsa dari Malaysia." Tiba-tiba, suara bahasa Inggris kedengaran dan Zulkifli bin Qasim mengangkat wajahnya. 6 orang pelajar wanita berkulit putih sedang menghampirinya. Mereka semua memakai pakaian renang yang cantik. Mereka menghampiri dengan gaya yang penuh keyakinan, seolah-olah sedang memperagakan fashion. Di barisan hadapan ialah Clara. Berusia 21 tahun, ketua pasukan renang UCSB. Berambut perang dengan mata biru, dia mempunyai ketinggian langsing 175 cm dan badan yang cergas hasil latihan sukan. Bikini merahnya menyerlahkan kulit putihnya. Yang paling penting, keangkuhan yang terpancar dari ekspresinya sangat memukau. "Kami dengar orang Malaysia hebat, betul ke?" Clara bertanya dengan nada mengejek. Suaranya dipenuhi dengan ejekan yang terang-terangan. Zulkifli bin Qasim berdiam diri, tetapi mata hitamnya menatapnya dengan tenang. Kemudian Emily, ahli kelab renang, menyampuk. Dengan rambut coklat yang diikat tinggi, dia memakai pakaian renang one piece hijau. "Saya dengar orang Malaysia ni sabar. Pelajar lama, senyap. Begitulah. Tapi saya tak pasti sama, ada itu kekuatan sebenar atau tidak, tapi berenang." Sofia, rakan Clara, ketawa. Kulitnya yang memakai bikini two-piece hitam berkilauan di bawah cahaya matahari. "Apa yang boleh orang Asia buat di laut? Kami di California ini memang tempatnya meluncur air." Olivia, seorang lagi rakan, turut menyampuk. "Betul. Negaramu itu cuma hutan konkrit, bukan?" Pakaian renang berwarna biru gelapnya sangat sesuai dengan rambut perangnya. Hannah, naib ketua kelab renang, berkata sambil menyilangkan tangannya. "Kami di UCSB berlatih dalam air sejuk Pasifik. Itu tahap yang berbeza daripada laut panas Asia." Pakaian renang kelabunya menambahkan kesan tajam. Akhirnya, Marie, seorang pelajar pertukaran dari Perancis, tampil ke hadapan. "Kami yang berlatih di Eropah pun rasa orang Malaysia ni macam mana? Bukan sekadar nama sahaja." Dia mengangkat bahu, memakai bikini putih. 6 orang pelajar wanita itu membentuk bulatan mengelilingi Zulkifli. Mereka seperti hiena mengintai mangsa. Mata mereka dipenuhi rasa superioriti dan ejekan, dan senyuman sinis terukir di bibir mereka. Pelajar lain yang lalu lalang juga berfikir apa yang sedang berlaku, dan seorang demi seorang mula berkumpul. "Ada apa ni? Clara membuli orang lagi ke?" Kesiannya orang Malaysia tu, bisikan-bisikan mula kedengaran semakin kuat. Tanpa disedari, kira-kira 30 penonton telah berkumpul.
Beberapa orang sudah mengeluarkan telefon pintar mereka bersedia untuk merakam. Saya ada satu cadangan yang menarik. Clara melangkah setapak ke hadapan. Senyuman provokatif terukir di bibirnya. Apabila dia menghampiri Zulkifli bin Qasim sehingga jaraknya hanya kira-kira 1 langkah, bau minyak wanginya bercampur dengan angin laut. Bagaimana kalau kita adakan pertandingan renang antara kau dan aku? Zulkifli bin Qasim perlahan-lahan berdiri. Semasa duduk tidak begitu ketara, tetapi apabila berdiri, fizikalnya jelas kelihatan. Dia lebih tinggi daripada Clara 1 kepala dan otot-ototnya yang pejal dapat dirasakan walaupun di bawah pakaian sukannya. Namun ekspresinya tetap tenang, tidak perlu. Suaranya rendah dan tenang. Walaupun sebutan bahasa Inggrisnya tidak sempurna, maksudnya cukup difahami. Takut ke? Clara mengejek. Atau kau tahu kau akan kalah, jadi pertandingan ini tidak bermakna? Kalau begitu, saya akan jadikan ini menarik. Clara tiba-tiba meninggikan suaranya. Semua mata tertumpu padanya. Dia membuat isyarat yang berlebihan, seperti seorang pelakon di atas pentas. Jika kau kalahkan aku akan beri kau 1 malam. Seketika pantai menjadi sunyi, hanya bunyi ombak yang memecah kesunyian. Kemudian, gelak tawa dan siulan meletus. Gila, Clara serius. Orang Malaysia itu untung besar. Mata Zulkifli bin Qasim bergetar buat kali pertama. Otot rahangnya kelihatan bergerak. Tak apa, lagipun kau takkan menang. Clara menyikat rambutnya. Rambut perang keemasannya berkilauan di bawah cahaya matahari. Pelajar antarabangsa dari Malaysia, jangan buat kami ketawa. Kami atlet bintang UCSB. Saya dulu atlet renang masa sekolah menengah, hana menyilangkan tangan dan menyampuk. Saya wakil negeri dan pernah bertanding di peringkat kebangsaan. Betul, kata Emily. Jika saya boleh kalahkan Clara, saya juga akan berikan 1 malam. Lagipun, peluangnya sifar, jadi boleh bertaruh dengan santai. Saya juga. Mary mengangkat tangan. Lagipun, itu mustahil, jadi kau takkan tahu betapa manisnya malam dengan gadis Perancis. Menarik? Olivia turut menyampuk. Saya juga akan bertaruh. Lagipun, jelas kau takkan menang. Jangan mimpilah lelaki Malaysia boleh kalahkan wanita Amerika. Emily dan Sophia juga berkata perkara yang sama secara bergilir-gilir. Kami juga akan bertaruh. Lagipun, kau pasti akan kalah, jadi ini pertaruhan yang selamat. Keenam-enam pelajar wanita itu berkata perkara yang sama. Mereka ketawa serentak, seolah-olah telah berjanji. Gelak tawa mereka bergema di pantai, dan pelajar-pelajar lain yang menonton mula mengeluarkan telefon pintar mereka untuk merakam. Lampu kilat menyala, dan lampu merah yang menandakan rakaman video berkelip-kelip di merata tempat. Ini gila, mesti muat naik ke TikTok. Tajuknya, pelajar antarabangsa Malaysia, pertaruhan mengejutkan dengan 6 gadis kulit putih. Zulkifli bin Qasim mengepal penumbuknya. Dia tidak menyangka situasi begini. Dia hanya mahu melihat laut dengan tenang dan berehat. Tetapi kini ia telah menjadi situasi yang melibatkan kebanggaan kaum. Selagi kebanggaan sebagai seorang Malaysia dipertaruhkan, dia tidak boleh mengalah. Jika kau tolak, kau akan dikenali sebagai penakut, Clara berbisik. Bibirnya mendekati telinga Zulkifli. Semua orang dah rakamkan, pelajar antarabangsa Malaysia melarikan diri. Kami akan muat naik dengan tajuk itu. Kabar angin akan tersebar sehingga ke negaramu. Zulkifli bin Qasim memandang sekeliling. Sudah ada kira-kira 50 pelajar berkumpul, semuanya memerhati dengan wajah ingin tahu. Beberapa pelajar Amerika sudah mula bertaruh. Aku bertaruh $100 untuk Clara. Aku 200. Mestilah Clara. Ada sesiapa yang bertaruh untuk orang Malaysia tu. Aku bagi dividen 100 kali ganda. Zulkifli bin Qasim menarik nafas dalam-dalam. Ombak ganas laut sempurna terlintas di fikirannya. Kenangan belajar menyelam bersama ibunya, yang seorang penyelam laut wanita bajau laut sejak kecil. Saat dia melemparkan jala bersama ayahnya yang seorang nelayan di laut bergelora, tetapi dia tidak perlu menceritakan kisah-kisah itu. Dia hanya perlu menunjukkannya dengan tindakan. Dia perlahan-lahan membuka mulutnya. Saya ada syarat. Mata Clara bersinar. Dia telah termakan umpan. Oh, apa dia? Pihak yang menang akan menerima permohonan maaf daripada pihak yang kalah. Di tempat awam, Clara mendengus. Permohonan maaf?
Itu sahaja. Baiklah, saya terima. Lagipun, saya akan menang. Saya akan menikmati melihat orang Malaysia melutut dan mengaku tidak sehebat mana. Dan satu lagi, Zulkifli bin Kasim menambah. Pertandingan renang akan diadakan 2 kali. Sekali di kolam renang universiti, sekali di laut ini. Clara menunjukkan ekspresi terkejut seketika. Kenapa 2 kali, kolam dan laut? Untuk melihat kekuatan sebenar, kita perlu lakukan kedua-duanya. Kata-kata Zulkifli bin Kasim dipenuhi dengan keyakinan yang aneh. Clara menatap matanya seketika. Seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi di kedalaman mata hitamnya, tetapi dia tidak peduli. Baiklah, saya hanya perlu menang kedua-dua kali kan? Senang saja. Keesokan paginya, pukul 9 pagi, kolam renang di pusat rekreasi universiti sudah penuh dengan pelajar. Kapasiti tempat duduk penonton berskala 500 orang hampir penuh. Pelajar dari pelbagai negara duduk berkumpul dalam kumpulan, dan suara-suara bercakap dalam bahasa masing-masing bercampur baur di merata tempat. Lampu pendaflua di siling kolam berkilauan memantul di permukaan air, dan bau klorin memenuhi ruang. Tinggal 5 menit lagi untuk tutup pertaruhan. Seseorang menjerit. Pertaruhan haram sedang berlangsung. Beberapa pelajar menyebarkan komputer riba mereka, menyusun butiran pertaruhan dalam helaian hamparan. Nisbah dividen semasa. Clara 2, Zulkifli 005, berbanding 20. 20 kali ganda. Jadi, cuma bertaruh $10 dapat $200? Tidak, lagipun dia akan kalah. Kenapa bertaruh? Membazir duit saja. Di satu sudut tempat duduk penonton, 6 pelajar wanita duduk berbaris. Hari itu mereka memakai pakaian latihan sukan, tetapi bersedia untuk menukar kepada pakaian renang tidak lama lagi. Mereka bergurau sesama sendiri dengan ekspresi yakin. Clara, jangan menang terlalu kuat. Kesian dia nanti. Betul. Mungkin boleh berikan 1 lap. Jangan bergurau. Kalau tak kalahkan dia habis-habisan, dia takkan berani mengabaikan kita lagi. Clara sudah menukar kepada pakaian renang seluruh badan profesional. Ia adalah pakaian renang pertandingan mahal berwarna hitam dengan garis merah. Ia adalah produk terkini yang menekan otot untuk meminimumkan rintangan air. Dia meregangkan badan di hadapan cermin, merehatkan otot-ototnya. Sudah lama saya tak berenang serius begini sejak masuk universiti, gumam Clara. Rekodnya untuk 100 meter gaya bebas adalah 54 saat. Walaupun bukan profesional, dia adalah yang terbaik di kalangan atlet universiti. Dari bilik persalinan bertentangan, Zulkifli bin Kasim keluar. Dia hanya memakai seluar renang trunk hitam sederhana seperti semalam. Tiada peralatan khas atau reka bentuk mewah. Namun, apabila badannya muncul, terdengar bisikan kekaguman dari penonton. Wow, badannya gempak. Macam ukiran, seni sepenuhnya. Tapi badan cantik tak semestinya pandai berenang. Badan Zulkifli bin Kasim berbeza daripada perenang. Ia bukan otot yang licin dan tersusun, tetapi otot kasar yang dibentuk melalui latihan praktikal. Terdapat parut lama di belakangnya, dan kesan calar-balar yang kelihatan seperti tatu samar-samar di lengannya. Ia adalah kesan latihan kerasnya di masa lalu. Dia berdiri di hadapan blok permulaan dengan senyap. Dia tidak langsung mempedulikan pandangan atau bunyi bising di sekelilingnya. Dia hanya menatap permukaan air dengan tenang, menyusun nafasnya. Clara muncul dengan langkah yang megah. Siulan dan sorakan kedengaran dari penonton. Clara, tunjukkan kekuatan Amerika. Kalahkan orang Malaysia tu. Clara mengangkat tangan memberi salam kepada penonton. Dia tersenyum santai seolah-olah sudah menang. Kemudian dia berdiri di lorong bersebelahan Zulkifli bin Kasim. Sudah bersedia? Clara bertanya dalam bahasa Inggris. Zulkifli bin Kasim hanya mengangguk tenang. Kau takkan menyesal. Aku akan tunjukkan betapa cepatnya aku. Pelajar yang menjadi pengadil memegang mikrofon. Dia seorang pelajar pertukaran dari Kanada. Semua, kita akan mulakan pertandingan rasmi sekarang. Acara pertama, 100 meter gaya bebas. Tempat duduk penonton menjadi sunyi. Ketegangan memenuhi kolam. Lorong 4. Ketua Pasukan UCSB, Clara. Sorakan kedengaran. Lorong 5. Pelajar antarabangsa dari Malaysia, Zulkifli bin Kasim. Hanya tepukan samar-samar kedengaran. Kebanyakan orang menyokong Clara, atlet, ke blok permulaan. Kedua-duanya naik ke blok permulaan.
Clara mengambil posisi yang textbook. Badannya membongkok ke hadapan, tangan dihayun ke belakang, lutut dibengkokkan sedikit, posisi bersedia yang sempurna. Sementara itu, Zulkifli bin Qasim mengambil posisi yang sedikit berbeza. Dia membongkok lebih rendah, mengekalkan sudut yang dalam seolah-olah akan menyelam ke dalam laut. Sedia, pengadil memasukkan whistle ke dalam mulutnya. Kolam menjadi begitu sunyi, sehingga bunyi nafas pun tidak kedengaran. Semua mata tertumpu kepada kedua-dua perenang. Serentak dengan isyarat permulaan, kedua-dua badan meluncur ke udara. Terjun Clara memang sempurna. Dia meluncur dalam lengkungan parabolik dan masuk ke dalam air dengan percikan air minimum. Sudut, masa, semuanya textbook. Terjunan Zulkifli bin Qasim berbeza. Dia masuk lebih jauh, lebih dalam. Dia menyelam dengan sudut yang dalam, seolah-olah penyelam laut wanita bajau laut yang mencari sesuatu di bawah air. Penonton menyangka ia adalah kesilapan, tetapi itu adalah gerakan yang dikira. Kamera bawah air menangkap imej kedua-dua perenang. Clara segera memulakan tendangan ikan lumba-lumba yang kuat. Kakinya bergerak lentur seperti ikan. Dia bergerak dalam keadaan menyelam sehingga 15 m, kemudian naik ke permukaan air. Ini kerana menyelam hanya dibenarkan sehingga 15 m di kolam renang. Clara mendahului. Pada jarak 25 men, Clara mendahului separuh badan. Pelajar yang mendakwa dirinya sebagai penyiar melaporkan melalui mikrofon. Gaya renang Clara memang cantik. Tangannya mengayuh air dengan sudut yang tepat dan setiap 3 kayuhan, dia memusingkan kepala ke sisi untuk bernafas. Gayanya begitu bersih sehingga hampir tiada percikan air. Namun, mereka yang tahu tentang renang merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Gaya renang Zulkifli bin Qasim unik. Dia meminimumkan pergerakan tangan, tetapi daya tujahannya sangat luar biasa. Lebih penting lagi, badannya bergerak dengan begitu alami seolah-olah menyatu dengan air. Ia seperti kelancaran ikan lumba-lumba berenang. Titik pusingan 50 meter. Clara menunjukkan pusingan yang sempurna. Dia menghampiri dinding, memusingkan badannya satu pusingan ke hadapan untuk berbalik dan menendang dinding dengan kuat untuk bergerak ke hadapan. Dia mempercepatkan kelajuan dengan tendangan ikan lumba-lumba di bawah air. Namun, pusingan Zulkifli bin Qasim mengejutkan semua orang. Sejurus sebelum menyentuh dinding, dia memusingkan badannya hampir 180 derajat. Dia menyelam jauh lebih dalam daripada pusingan biasa dan kekal di bawah air lebih lama selepas menendang dinding. Oh, apa tu? Bukan kesilapan ke? Terlalu lama menyelam. Namun, itu bukan kesilapan. Zulkifli bin Qasim mencapai kelajuan luar biasa di bawah air. Dia terus menendang dengan kuat di kawasan dalam yang mempunyai rintangan air yang kurang. Dan pada jarak 70 meter, dia akhirnya naik ke permukaan air. Ya Tuhan, jurang semakin rapat. Memang benar, jarak dengan Clara semakin rapat dengan jelas. Clara juga merasakannya. Dia menyadari ada orang di lorong sebelahnya semakin menghampiri. Apa ni? Kenapa dia mengejar? Clara bergolak dalam hati. Dia mengayuh tangannya lebih cepat. Dia memendekkan tempoh pernafasannya dan meningkatkan bilangan kayuhan. Tetapi anehnya, jurang itu terus rapat. Pada jarak 80 meter, kedua-dua perenang hampir sebaris. Penonton mula riuh. Hei, Zulkifli bin Qasim dah menyusul. Mustahil. Wajah Clara menunjukkan ketegangan buat kali pertama. Dia mengerahkan segalanya untuk 20 meter yang tinggal. Dia memulakan larian pecut terakhir dengan sekuat hati. Dia menghayun tangannya seperti orang gila, mengerahkan segala kekuatannya. Tetapi pada saat itu, perubahan yang menakjubkan berlaku kepada Zulkifli bin Qasim. Seolah-olah dia telah menyimpan tenaga sehingga kini, dia tiba-tiba memecut dengan kelajuan yang sangat pantas. Badannya meluncur ke hadapan seolah-olah hampir terbang dari permukaan air. 90 Mei, Zulkifli bin Qasim telah memotong. Perbezaannya hanya separuh kayuhan, tetapi dia jelas mendahului. 95 Mei. Jurang semakin melebar. Clara mengejar dengan bersungguh-sungguh, tetapi sudah terlambat. Sentuhan terakhir. Kedua-dua tangan hampir menyentuh dinding serentak. Ia begitu rapat sehingga tidak dapat dibezakan dengan mata kasar. Semua orang memandang papan markah. Keputusan telah keluar. 1. Zulkifli bin Qasim 52 saat 37. 2. Clara
52 saat 91. Perbezaan 0.50 saat. Ia adalah perbezaan yang sangat kecil, tetapi kemenangan yang jelas. Kolam menjadi sunyi seketika. Tiada siapa yang menjangkakan keputusan ini. Clara mengangkat wajahnya dengan terkejut. Mata birunya menatap papan markah dengan tidak percaya. Bagaimana boleh jadi begini? Zulkifli bin Qasim keluar dari air dengan tenang. Ekspresinya tenang, tanpa sebarang nafas terengah-engah. Dia kelihatan santai, seolah-olah baru selesai pemanasan ringan. Tunggu, Emily tiba-tiba berdiri dan menjerit. Suaranya bergema di kolam. Ini kebetulan, kita patut buat sekali lagi. Clara telah melakukan kesilapan. Pelajar wanita lain juga bersetuju. Hana menyilangkan tangan dan menyampuk. Betul, perlumbaan pertama itu cuma pemanasan. Pertandingan sebenar akan bermula sekarang. Sofia juga mengangguk. Clara terlalu leka. Kali ini dia akan tunjukkan kemampuan sebenar. Clara menendang air dan keluar. Wajahnya merah padam kerana terkejut dan marah. Titisan air jatuh dari rambut perangnya, membasahi lantai. Dia memandang Zulkifli bin Qasim dengan nafas terengah-engah. Kau cuma bernasib baik. Seterusnya 200 meter. Barulah kekuatan sebenar akan ditunjukkan dalam jarak jauh. Zulkifli bin Qasim mengelap kepalanya dengan tuala sambil menjawab dengan tenang. Faham. Tempat duduk penonton riuh semula. Kali ini, lebih ramai orang mula bertaruh pada Zulkifli bin Qasim. Hei, jom. Aku bertaruh $50 untuk Zulkifli. Aku pun. Tengoklah tadi, dia memang pakar. Tidak, jarak pendek kadang-kadang dipengaruhi oleh nasib. Jarak jauh, Clara akan menang. 10 minit masa rehat diberikan. Clara duduk di bangku, minum minuman sukan sambil menyusun semula strateginya. Fikirannya bercelaru. Apa yang berlaku? Memang saya mendahului. Tapi tiba-tiba kelajuan meningkat di akhir. Mungkin dia menyimpan tenaga dari awal? Clara mencuri pandang Zulkifli bin Qasim. Zulkifli bin Qasim duduk dengan tenang, matanya tertutup. Dia kelihatan tenang seperti sedang bermeditasi. Dadanya bergerak naik turun secara teratur, dan ekspresinya tenang. Ketenangan itu betul-betul menjengkelkan. Clara mengetap giginya. Sejak sekolah menengah, dia tidak pernah kalah dalam renang. Dia pernah mewakili negeri ke pertandingan kebangsaan, dan dipilih sebagai kapten pasukan renang UCSB kerana kemahirannya. Namun, kalah kepada seorang yang tidak dikenali dari Malaysia, maruahnya tidak dapat menerima. Bersedia untuk acara kedua. Suara pengadil kedengaran. Clara tiba-tiba berdiri. Kali ini, ekspresinya berbeza. Sikap bergurau telah hilang, dan matanya yang tajam kelihatan bersinar. 2 ratmia gaya bebas. Atlet masuk. Kedua-dua perenang berdiri di blok permulaan sekali lagi. Kali ini, suasana benar-benar berbeza. Clara berada dalam keadaan fokus yang ekstrem, manakala Zulkifli bin Qasim kekal tenang. Sedia. Mula. Serentak dengan isyarat, Clara meluncur ke dalam air seperti orang gila. Kali ini, dia mengerahkan segala tenaganya dari awal. Dia memecut dengan kelajuan tinggi seperti acara pecut. Percikan air melompat dengan ganas, dan tangannya berputar seperti kipas. Clara sedang mengamuk. Pada jarak 50 meter, dia sudah mendahului lebih dari satu badan. Dia memang luar biasa. Clara menukarkan kemarahannya menjadi tenaga dan berenang seperti orang gila. Pada jarak 100 meter, dia masih mendahului dengan jelas semasa pusingan pertama. Namun, masalahnya muncul selepas itu. Harga larian pecut 100 meter mula kelihatan. Nafasnya menjadi terengah-engah, dan tangannya menjadi berat. Sementara itu, Zulkifli bin Qasim mengekalkan rentak yang sama seperti di awal. 120 meter. Jurang mula rapat. Kelajuan Clara menurun dengan jelas. Pergerakan tangannya menjadi tidak teratur, dan tempoh pernafasannya juga menjadi tidak menentu. Tidak. Kenapa saya penat? Clara berfikir dengan putus asa. Biasanya, 2 meter sepatutnya mudah baginya. Tetapi kerana terlalu cepat di 102 meter pertama, asid laktik mula terkumpul. Kesakitan membakar otot mula melanda. Pusingan terakhir. Jurang antara mereka telah rapat sepenuhnya. Malah, Zulkifli bin Qasim mula mendahului. Zulkifli bin Qasim masih mengekalkan rentak yang konsisten dan gaya renangnya selaras dengan air dengan sempurna.
175. Zulkifli bin Qasim jelas mendahului. Clara mengerahkan segala tenaganya untuk mengejar, tetapi tenaganya sudah habis. Tangannya terasa berat seperti plumbum dan kakinya hampir tidak bergerak. 30 menit terakhir, tempat duduk penonton riuh semula. Kali ini, jurang lebih jelas. Zulkifli bin Qasim mendahului hampir lebih daripada separuh badan. Mustahil, Clara kalah. Orang Malaysia itu memang hebat. Sentuhan. Zulkifli bin Qasim menyentuh dinding dahulu. Kali ini, tiada ruang untuk perdebatan. 1. Zulkifli bin Qasim. 1 minit 58 saat 22. 2. Clara. 2 minit 0 saat 45. Kemenangan yang mutlak dengan perbezaan lebih dari 2 saat. Clara terengah-engah sambil berpegang pada dinding. Air mata terkumpul di dalam gogol renangnya. Dia kesal, tetapi dia tidak faham. Dia tidak faham bagaimana Zulkifli boleh mengekalkan kelajuan yang konsisten atau mengapa dia tidak penat. Zulkifli bin Qasim keluar dari air dengan tenang. Nafasnya sedikit terengah-engah, tetapi segera kembali stabil. Sambil mengelap kepalanya dengan tuala, dia memandang Clara. Esok di laut. Suaranya tenang, tetapi ada keyakinan aneh di dalamnya. Clara tiba-tiba berdiri. Air memercik di lantai. Baiklah, di laut lain ceritanya. Ada ombak, ada arus. Ini permainan yang berbeza sepenuhnya daripada kolam renang. Betul, Zulkifli bin Qasim tersenyum samar. Laut memang berbeza dari kolam. Entah mengapa senyuman itu terasa tidak menyenangkan, tetapi Clara mengetap giginya. Maruahnya hancur luluh. Kebanggaan UCSB, kebanggaan sebagai pelajar berkulit putih, semuanya dipertaruhkan. Esok, saya takkan kalah. Saya akan menang dengan segala-galanya. Clara menghembuskan nafas dengan kasar sambil menuju ke bilik persalinan. Pelajar wanita lain tergesa-gesa mengejarnya. Clara, kau oke? Ada apa? Saya kalah? Dia ada sesuatu. Dia bukan perenang biasa. Tempat duduk penonton riuh rendah. Mereka yang memenangi wang dari pertaruhan bersorak, dan mereka yang kalah menunjukkan wajah sedih. Yeay, $50 jadi $1,000. Sial, aku hilang $500. Kena all-in untuk perlumbaan laut esok. Petang itu, seluruh kampus heboh dengan cerita ini. Berita bahawa pelajar antarabangsa Malaysia telah mengalahkan Clara 2 kali berturut-turut tersebar seperti bom. Di kafeteria, di perpustakaan, di asrama, semua orang bercakap tentang ini. Dengar tak? Clara kalah 2 kali. Tak percaya. Perlumbaan laut esok tak boleh dilepaskan. Malam itu, mesyuarat kecemasan diadakan di bilik asrama pelajar wanita. Clara duduk di katil sambil memegang kepalanya. 5 orang yang lain duduk mengelilinginya dengan cemas. Clara, tabahkan hati. Esoklah pertandingan sebenar. Emily memujuk, tetapi Clara menggelengkan kepala. Saya tak faham. Secara teknikal, saya sepatutnya lebih baik. Gaya, kelajuan, semuanya saya dah keluarkan. Tapi kenapa saya kalah? Hannah membuka komputer ribanya. Saya dah analisis video. Gaya renang Zulkifli unik. Kecekapan tenaga dia sangat tinggi. Tiada pergerakan yang tidak perlu langsung. Cara dia meminimumkan geseran dengan air. Bolehkah begitu? Sofia bertanya. Secara teori, ya. Tapi untuk melakukannya secara praktikal, memerlukan pengalaman yang sangat besar. Macam orang yang dah menghabiskan seumur hidup di bawah air. Clara mengepal penumbuknya. Esok berbeza. Laut adalah bidang kepakaran saya. Saya membesar di pantai Santa Barbara dan berlatih di Hawaii. Saya dah kuasai cara membaca ombak, cara menghadapi arus. Mari bertanya dengan berhati-hati. Bagaimana kalau kita kalah lagi esok? Seketika bilik itu menjadi sunyi. Tiada siapa yang mahu menyebut perkataan itu. Keenam-enam mereka terkejut dengan fikiran bahawa pertaruhan yang mereka buat, syarat yang memalukan itu, mungkin akan menjadi kenyataan. Takkan? Clara berkata dengan tegas. Saya takkan kalah. Saya takkan kalah walaupun mati. Sementara itu, Zulkifli bin Qasim berjalan sendirian di pantai Campus Point. Angin malam yang sejuk bertiup, tetapi dia tidak mempedulikannya. Sambil mendengar bunyi ombak, dia teringat zaman kanak-kanaknya. Zulkifli,
Laut bukanlah tempat yang menakutkan. Jika kau menghormatinya, laut akan menerimamu. Suara ibunya yang telah meninggal bergema di telinganya. Ibunya, seorang penyelam laut wanita bajau laut dari Semporna, mengajar Zulkifli cara menganggap laut sebagai rumah. Keesokan paginya, pukul 10 pagi, pantai itu lebih ramai daripada semalam. Lebih dari 1,000 orang berkumpul. Pertandingan ini menjadi begitu popular sehingga Dekan University pun datang untuk menonton. Tempat duduk penonton sementara telah didirikan dan beberapa drone bersedia untuk merakam dari udara. Ketinggian ombak hari ini 1 meter hingga 1,5 meter. Angin bertiup dari utara dengan kelajuan 5 meter. Pelajar yang memegang mikrofon menyiarkan keadaan di lokasi. Laut kelihatan tenang sekilas pandang, tetapi jika diperhatikan dengan teliti, ada alun-alun samar. Ini adalah keadaan yang cukup boleh berubah-ubah bagi perenang yang berpengalaman. Pertaruhan terakhir ditutup sekarang. Jumlah pertaruhan terkumpul $50,000. Skala pertaruhan hari itu jauh lebih besar daripada semalam. Kini, pelajar senior pun secara terang-terangan menyertai pertaruhan. Menariknya, bilangan orang yang bertaruh pada Zulkifli meningkat dengan ketara. Dua kemenangan semalam telah mengubah pandangan orang ramai. Clara muncul di pantai terlebih dahulu. Hari itu dia memakai pakaian renang seluruh badan berwarna hitam. Ia diperbuat daripada bahan terkini yang meniru kulit ikan jerung, produk yang mengurangkan rintangan air secara ekstrem. Dia menanggalkan cermin mata hitamnya dan memerhati laut. Dia membaca korak ombak, arah angin, dan aliran arus. Ada arus dari utara hari ini. Pertengahan jalan nanti mesti hanyut ke sisi. Kena ambil sudut yang tepat dari awal. Clara membuat analisisnya sebagai seorang pakar. Dia memang pakar dalam renang laut. Latihan keras yang diterimanya di Hawaii tidak sia-sia. Zulkifli bin Qasim juga muncul di pantai. Seperti biasa, dia hanya memakai seluar renang trunk hitam yang sederhana. Tetapi hari ini ada sesuatu yang berbeza. Pandangannya kelihatan lebih dalam, dan ekspresinya ketika menatap laut menunjukkan semacam kerinduan. Zulkifli berjalan di pasir pantai tanpa alas kaki, merasakan ombak, air laut yang sejuk masuk dan keluar dari celah jari kakinya. Dia menutup mata, menarik nafas dalam-dalam. Udara masin memenuhi paru-parunya. Laluan adalah ulang-alik 2 kilometer dari sini ke buoi merah itu. Pengadil menjelaskan dengan suara lantang. Buoi merah besar terapung di laut sejauh 1 kilometer. Buoi yang bergoyang-goyang di ombak itu kelihatan jelas dari jauh. Jika Anda dalam bahaya di tengah jalan, sila angkat tangan dengan segera. Bot penyelamat sedang menunggu. 4 bot penyelamat diletakkan di sekitar laluan. Ini untuk berjaga-jaga. Penyelamat juga bersedia di pantai. Kedua-dua atlet ke garisan permulaan, Clara dan Zulkifli bin Qasim berdiri bersebelahan. Clara menggerakkan tangannya beberapa kali untuk meregangkan badannya, manakala Zulkifli bin Qasim menatap cakrawala dengan tenang. Saya mengaku kalah semalam, Clara berkata dengan suara perlahan. Tapi di laut, lain ceritanya. Di sini, pengalaman adalah kekuatan. Saya dah berenang ratusan kali di Pasifik ini. Zulkifli bin Qasim tidak menjawab, hanya mengangguk tenang. Sedia, pengadil memegang pistol permulaan. Pantai menjadi sunyi seketika. Hanya bunyi ombak dan jeritan burung camar yang kedengaran. Bang! Serentak dengan tembakan, kedua-duanya berlari ke arah ombak. Air laut yang sejuk menyelubungi seluruh badan. Ia adalah sensasi yang sama sekali berbeza dari kolam renang. Air masin masuk ke hidung dan mulut dan ombak menghempas badan. Clara meluncur keluar terlebih dahulu. Dia menembus ombak dari hadapan dan bergerak ke hadapan. Apabila ombak besar datang, dia menyelam ke bawahnya, dan ombak kecil dia lalui begitu sahaja. Memang menunjukkan kemahiran yang mahir seperti orang berpengalaman. Clara mendahului. Pada jarak 100 meter, dia sudah mendahului lebih dari 10 meter. Suara yang menyiar sambil melihat rakaman drone bergema melalui pembesar suara. Penonton bersorak. Memang Clara, di laut, dia akhirnya akan membalas dendam. Namun, mereka yang memerhati dengan teliti merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Gaya renang Zulkifli bin Qasim unik. Dia tidak melawan ombak, malah, dia mengikut rentak ombak. Apabila ombak menolak, dia menggunakan daya itu untuk bergerak ke hadapan, dan apabila ombak menarik,
dia merendahkan badan untuk mengurangkan rintangan. Pada jarak 300 meter, seperti yang dijangka, arus dari utara telah bermula. Arus laut yang datang dari sisi menghalang arah pergerakan. Clara menyesuaikan sudutnya seolah-olah sudah menjangkakannya. Tetapi arus itu lebih kuat daripada yang disangka. Sial, kuatnya. Clara mengayuh tangannya dengan lebih kuat. Dia cuba bergerak lurus melawan arus. Namun, semakin dia berbuat demikian, semakin banyak tenaga yang habis. Tambahan pula, ombak menghempas secara tidak teratur dan ritma pernafasannya juga terganggu. Dia terminum air masin beberapa kali dan batuk. Sementara itu, Zulkifli bin Qasim mengambil pendekatan yang sama sekali berbeza. Dia tidak melawan arus, tetapi bergerak secara serong. Pada pandangan pertama, dia kelihatan mengambil jalan yang lebih jauh, tetapi sebenarnya dia menggunakan kekuatan arus untuk bergerak lebih cepat. 500 meter. Jurang antara mereka mula rapat dengan jelas. Kelajuan Clara menurun. Dia telah menghabiskan terlalu banyak tenaga untuk melawan ombak dan arus. Sementara itu, Zulkifli bin Qasim bergerak secara alami seolah-olah menyatu dengan air. Jurang semakin rapat. Suara pelajar yang menyiar dipenuhi ketegangan. Penonton juga mula riuh. Zulkifli bin Qasim dah menyusul. Kenapa dia laju sangat? Macam menunggang ombak, 700 meter. Clara memandang Zulkifli bin Qasim dari sisi. Dia menyusul hanya dengan perbezaan 5 meter. Dia tidak percaya. Dia pakar dalam renang laut, tetapi mengapa dia menyusul dengan begitu mudah? Tidak, saya tak boleh kalah lagi. Clara mempercepatkan kelajuan dengan bersungguh-sungguh. Namun, tenaganya sudah banyak berkurang. Tangannya menjadi berat, dan kakinya tidak mempunyai tenaga. Tambahan pula, kerana asyik terminum air masin, dadanya terasa mual. 900 Mei. Kedua-duanya sebaris. Malah, Zulkifli bin Qasim mula mendahului sedikit demi sedikit. Pergerakannya masih santai. Dia bebas seolah-olah kembali ke zaman kanak-kanak bermain di laut sempurna. Tak percaya, Zulkifli bin Qasim telah memotong. Penonton terkejut, terutama ekspresi pelajar wanita menjadi pucat. Clara, kuatlah. Jangan putus asa. Pada saat pusingan boisan kilometer, jurang antara mereka semakin melebar. Zulkifli bin Qasim memegang buoy dan menukar arah dengan cekap, manakala Clara teragak-agak dan membuang masa. Apabila tenaga menurun, daya pertimbangan juga menjadi tumpul. Pulang, kali ini arus bertiup dari hadapan. Ia adalah bahagian yang lebih sukar. Clara mengayuh tangannya dengan sekuat hati. Namun, dia sudah mencapai hadnya. Nafasnya menjadi terengah-engah dan penglihatannya mula kabur. Tangan dan kakinya tidak dapat bergerak seperti yang dikehendaki. Pada jarak 1,3 kilometer, tiba-tiba Clara mengalami kekejangan di betis kanan. Air sejuk dan senaman yang melampau telah menyebabkan ototnya kejang. Dengan jeritan, badan Clara mula tenggelam ke dalam air. Kakinya tidak dapat bergerak dan dia kehilangan keseimbangan. Dia tidak dapat terapung hanya dengan tangannya. Ketakutan melanda. Mati, saya akan mati. Clara mengayuh tangannya dengan bersungguh-sungguh, tetapi dia terus tenggelam. Dia mula terminum air. Air laut masuk ke paru-parunya, dan dia menjadi lebih panik. Jeritan kedengaran dari pantai. Clara lemas. Bot penyelamat cepat. Bot penyelamat segera berangkat. Tetapi ia mengambil masa kerana jarak, tepat pada masa itu. Zulkifli bin Qasim berubah arah. Dia yang sedang menuju ke garisan penamat, segera berbalik dan menuju ke arah Clara. Tiada keraguan sama sekali. Pertandingan tak penting. Zulkifli bin Qasim mendekati Clara dengan kelajuan tinggi. Dia menemui Clara yang sedang meronta-ronta di dalam air dan segera menyelam. Di bawah air, Clara hampir kehilangan kesedaran. Matanya terpejam dan tenaga meninggalkan badannya. Tepat pada saat itu, sepasang lengan yang kuat memeluknya. Zulkifli bin Qasim menyokong rahang Clara, memeluk dadanya dengan sebelah tangan. Dan dengan tendangan yang kuat, dia naik ke permukaan air. Uhuk, uhuk. Sebaik sahaja keluar dari air, Clara batuk dengan ganas. Dia sedar, tetapi tidak dapat menyokong badannya. Bertenang, jangan tegang. Suara tenang Zulkifli bin Qasim kedengaran. Dia memusingkan Clara ke sisi dengan gerakan mahir dan bergerak menuju ke pantai dengan teknik menyelamat nyawa.
Walaupun satu berat badan tambahan, pergerakannya stabil. Zulkifli bin Qasim berenang menuju ke pantai sambil memeluk Clara dengan selamat. Ombak menghempas mereka, tetapi Zulkifli bin Qasim terus maju tanpa goyah. Lengannya memeluk badan Clara dengan erat, dan lengan serta kakinya menghasilkan daya tujahan. Awak selamat. Kita akan sampai sebentar lagi. Zulkifli bin Qasim berkata di telinga Clara. Clara sedar, tetapi tidak dapat bercakap. Dia terus batuk dan memuntahkan air laut. Seluruh badannya terasa lemah. Namun, dipeluk dalam lengan Zulkifli bin Qasim, dia merasakan ketenangan yang aneh. Di pantai, keadaan menjadi kecoh. Ratusan pelajar berdiri serentak menatap laut. Zulkifli bin Qasim menyelamatkan Clara. Dia meninggalkan pertandingan dan memilih untuk menyelamat. Dia seorang atlet sejati. Bot penyelamat menghampiri. Penyelamat menghulurkan tangan. Kesini, serahkan kepadaku. Namun, Zulkifli bin Qasim menggelengkan kepala. Tidak mengapa, saya akan ke pantai. Dia tidak melepaskan Clara sehingga akhir. Dia menggunakan ombak untuk menghampiri pantai dengan lebih cepat. Apabila akhirnya sampai di pantai, penyelamat bergegas menghampiri. Zulkifli bin Qasim dengan berhati-hati meletakkan Clara di pasir. Dia masih batuk, tetapi pernafasannya stabil. Periksa nadi. Sedia topeng oksigen, penyelamat segera memulakan rawatan kecemasan. Zulkifli bin Qasim berundur selangkah dan memerhati. Air menitis dari seluar renang hitamnya dan dadanya bergerak naik turun dengan cepat. Kini, keletihan mula melanda. Clara membuka matanya. Dia melihat Zulkifli bin Qasim melalui topeng oksigen. Air mata terkumpul di mata birunya. Kenapa? Kenapa awak tolong saya? Suaranya serak, tetapi dia berjaya mengeluarkan perkataan. Awak boleh menang. Ia adalah kemenangan yang pasti. Zulkifli bin Qasim berlutut. Ekspresinya serius. Apa pentingnya kemenangan? Nyawa manusia adalah yang utama. Pada saat itu, pantai menjadi sunyi. Kemudian, seseorang mula bertepuk tangan. Ia adalah dekan universiti yang datang untuk menonton. Diikuti oleh pensyarah lain dan pelajar, mereka juga bertepuk tangan. Akhirnya, seluruh pantai dipenuhi dengan bunyi tepukan gemuruh. Bravo, hero sejati. Mengharukan. Air mata Clara mengalir. Dia coba menanggalkan topeng oksigen untuk bercakap, tetapi penyelamat menghalangnya. Perlu berehat lagi. Kami akan bawa dia ke klinik universiti. Walaupun diletakkan di atas pengusung, Clara terus menatap Zulkifli bin Qasim. Pandangannya hanya dipenuhi dengan kerisauan yang tulus. Tiada rasa superiority atau kegembiraan kemenangan. Pelajar wanita lain bergegas menghampiri. Clara, tabahkan hati. Emily memandang Zulkifli bin Qasim. Pelbagai perasaan melintas di wajahnya. Awak boleh menang. Menang bukanlah yang penting, Zulkifli bin Qasim mengulangi sambil berdiri. Salah satu ajaran di kampung halaman saya adalah jangan sesekali meninggalkan rakan. Walaupun lawan, kita semua manusia, bukan? Hana membuka mulutnya, tapi pertaruhan itu. Kita batalkan pertaruhan itu, Zulkifli bin Qasim berkata dengan tegas. Pertaruhan seperti itu sendiri adalah satu kesilapan. Kita tidak patut memperdagangkan maruah seseorang seperti itu. Pelajar wanita semuanya terdiam. Mereka menyadari betapa bodohnya mereka. Mereka berasa malu dengan diri mereka yang penuh prasangka. Sofia menundukkan kepala. Maafkan kami. Kami salah. Mari juga menundukkan kepala. Kami benar-benar salah faham tentang orang Malaysia, tentang awak. Olivia berkata sambil mengelap air mata. Kami memang kalah. Sepenuhnya sempurna. Petang itu, di klinik universiti, Clara terbaring di katil. Nasib baik tiada masalah besar. Tetapi dia perlu berehat sehingga keesokan hari. Cahaya matahari petang masuk melalui tingkap dan laut kelihatan di kejauhan. Ketuk-ketuk, bunyi ketukan pintu kedengaran dan pintu terbuka. Zulkifli bin Qasim masuk. Di tangannya ada sejambak bunga. Awak okey? Clara bangun dari katil dan duduk. Wajahnya yang pucat sedikit kembali berwarna. Saya terselamat kerana awak. Zulkifli bin Qasim meletakkan bunga di atas meja. Ia adalah sejambak bunga yang sederhana. Bunga itu dipetik dari bukit di belakang kampus. Saya datang melawat.
Jadi saya rasa tidak sopan jika datang dengan tangan kosong. Clara tersenyum samar. Dan segera, ekspresinya menjadi serius. Saya benar-benar ingin tahu, kenapa awak begitu pandai berenang? Terutama di laut? Zulkifli bin Qasim duduk di kerusi. Saya membesar di tempat bernama Semporna. Ibu saya seorang penyelam laut wanita bajau laut dan ayah saya seorang nelayan. Saya belajar berenang sebelum saya belajar berjalan. Anak penyelam laut wanita bajau laut? Clara memandangnya dengan terkejut. Saya pernah dengar, penyelam laut wanita bajau laut di Malaysia boleh menyelam hingga 20 meter tanpa sebarang peralatan. Ibu saya boleh pergi hingga 30 meter. Zulkifli bin Qasim tersenyum. Saya mengikutnya sejak umur 7 tahun. Pada mulanya, saya mula dengan mengutip abalon di kawasan Cetek. Clara menggelengkan kepalanya. Jadi laut adalah seperti rumah bagi awak, kan? Betul. Walaupun ribut datang, walaupun ombak tinggi, laut sentiasa ada di sana. Jika kita takut, laut akan menelan kita. Tetapi jika kita menghormati dan memahaminya, ia akan menerima kita. Seketika, suasana senyap. Clara membuka mulutnya terlebih dahulu. Saya sedar betapa angkuhnya saya. Saya fikir hanya kemahiran dan bakat sudah cukup. Tapi awak menyatu dengan laut. Tidak begitu, Zulkifli berkata dengan rendah diri. Saya hanya menghabiskan masa yang lama bersama-sama. Clara tiba-tiba turun dari katil dan berlutut di hadapan Zulkifli bin Qasim. Apa yang awak buat? Zulkifli bin Qasim terkejut dan cuba menyuruhnya berdiri, tetapi Clara tidak mengangkat wajahnya. Saya ingin meminta maaf dengan betul, kerana menghina awak dan seluruh pelajar Malaysia, kerana mencadangkan pertaruhan yang keji itu. Saya minta maaf atas semuanya. Berdirilah, awak tidak perlu berbuat begini. Tidak, ini pun tidak cukup, Clara mengangkat wajahnya. Matanya penuh dengan air mata. Esok pagi, saya akan meminta maaf secara terbuka di dataran pelajar, di hadapan semua pelajar. Dan dia berhenti seketika, kemudian meneruskan. Saya tidak akan melupakan ini seumur hidup. Sikap atlet sejati yang awak tunjukkan. Zulkifli bin Qasim membantu Clara berdiri. Mari kita lupakan masa lalu. Kita sudah menjadi kawan. Pada saat itu, pintu klinik terbuka dan pelajar wanita lain masuk. Mereka semua membawa bunga dan hadiah. Clara, awak okey? Mereka berhenti seketika apabila melihat Zulkifli bin Qasim dan serentak menundukkan kepala. Encik Zulkifli, terima kasih banyak-banyak kerana menyelamatkan Clara dan kami minta maaf atas kesilapan kami. Zulkifli bin Qasim mengangkat tangan untuk menghalang mereka. Sudahlah, berhentilah. Saya hanya melakukan apa yang sepatutnya. Emily berkata sambil berlinangan air mata. Apa yang sepatutnya? Kalau kami, bolehkah kami buat begitu? Hana juga menggelengkan kepala. Sejujurnya, saya tak yakin. Kami terlalu buta dengan keinginan untuk menang. Zulkifli bin Qasim memandang keluar tingkap. Matahari terbenam mewarnai laut dengan warna merah. Ibu saya pernah berkata, di laut, satu-satunya cara untuk hidup adalah dengan saling melindungi. Tiada siapa boleh menakluki laut sendirian. Semua orang menjadi senyap mendengar kata-katanya. Keesokan paginya, pukul 8 pagi, dataran utama universiti dipenuhi dengan lebih dari 2,000 pelajar. Ia adalah waktu pengumuman universiti, tetapi kabar angin bahawa ada sesuatu yang istimewa hari itu telah tersebar, menyebabkan lebih ramai orang berkumpul daripada biasa. Pelajar dari pelbagai bangsa berkumpul, dan para pensyarah duduk di hadapan podium. Dekan universiti berdiri di hadapan mikrofon. Sebelum kita mulakan perhimpunan hari ini, ada pengumuman istimewa. Saudari Clara dari Kelab Renang ingin menyampaikan sesuatu kepada semua pelajar. Dataran itu menjadi riuh. Peristiwa di laut semalam sudah tersebar di seluruh kampus. Semua orang ingin tahu apa yang akan disampaikannya. Clara naik ke podium. Dia memakai pakaian yang kemas, tetapi wajahnya masih pucat. Di tangannya ada skrip yang telah disediakan, tetapi dia meletakkannya dan berdiri di hadapan mikrofon. Kepada semua pelajar, suara Clara bergema melalui pembesar suara. Dataran menjadi sunyi. Anda semua tahu tentang kejadian di laut semalam. Tetapi, apa yang berlaku sebelum itu, mungkin Anda semua tidak tahu.
Dia menarik nafas dalam-dalam. 3 hari yang lalu, saya dan 5 orang rakan saya secara terang-terangan menghina pelajar antarabangsa dari Malaysia, Saudara Zulkifli. Kami mengabaikan orang Malaysia dan mengejek kemampuan mereka. Dataran menjadi lebih sunyi. Ramai yang baru mendengar tentang perkara ini. Dan yang lebih memalukan, kami mencadangkan pertaruhan yang keji. Suara Clara bergetar. Kami mencadangkan untuk menghabiskan 1 malam bersama jika menang, satu cadangan yang tidak sepatutnya dibuat sebagai seorang pelajar, apatah lagi sebagai seorang manusia. Desahan kedengaran dari merata tempat di dataran. Ekspresi terkejut dapat dilihat. Keangkuhan dan prasangka kaum kami meluap-luap. Kami menganggap diri kami superior kerana berkulit putih dan memandang rendah pelajar antarabangsa dari Asia. Terutama sekali, kami mempunyai prasangka bahawa orang Malaysia lemah dalam sukan. Clara berhenti seketika, mengelap air matanya. Namun, Saudara Zulkifli menerima penghinaan kami dalam diam dan mencadangkan pertandingan yang adil dan bermaruah. Hasilnya adalah kekalahan saya. Di kolam dan di laut, dia memandang kumpulan pelajar antarabangsa di mana Zulkifli bin Qasim berdiri. Semalam, ketika saya hampir lemas di laut, Saudara Zulkifli meninggalkan kemenangan yang pasti dan menyelamatkan saya. Tiada keraguan sedikit pun. Pada saat itu, saya sedar. Siapa atlet sejati dan apa itu kebanggaan sejati? Suara Clara semakin kuat. Kami, salah. Kami benar-benar salah. Kami belajar bahawa kekuatan sejati datang dari semangat bukan dari kemahiran atau bakat. Kami belajar bahawa manusia sejati adalah orang yang tahu bagaimana untuk menyelamatkan walaupun pesaingnya. Dia turun dari podium, berjalan ke hadapan kumpulan pelajar antarabangsa dan berdiri di hadapan Zulkifli bin Qasim. Saudara Zulkifli dan semua pelajar Malaysia, Clara menunduk hormat dan berlutut. Saya memohon maaf dengan sepenuh hati. Maafkan saya. Diikuti oleh 5 pelajar wanita lain yang tampil ke hadapan dan berlutut. Maafkan kami. Maafkan kami. Kami salah. Di hadapan 2,000 orang penonton, pemandangan 6 pelajar wanita berkulit putih berlutut dan meminta maaf kepada pelajar Malaysia sangat mengejutkan. Dataran itu diselubungi kesunyian. Zulkifli bin Qasim melangkah ke hadapan. Berdirilah. Suaranya tenang. Saya sudah memaafkan. Sekarang, berdirilah dan mari kita bergaul sebagai rakan pelajar. Zulkifli bin Qasim menghulurkan tangannya kepada Clara. Clara memegang tangannya sambil menangis dan berdiri. Pelajar wanita lain juga berdiri. Namun, ada satu perkara yang ingin saya sampaikan. Zulkifli bin Qasim memegang mikrofon. Walaupun negara berbeza, bangsa berbeza, budaya berbeza, kita semua adalah manusia yang mencari nilai yang sama. Kita mengimpikan kedamaian, membantu yang lemah, dan bertindak untuk rakan-rakan kita. Itulah yang menyatukan kita. Dia memandang sekeliling dataran. Daripada mengabaikan dan memandang rendah satu sama lain, saya berharap kita dapat saling menghormati dan belajar. Saya berharap kita dapat menjadi rakan sejati yang mengakui kekuatan masing-masing dan melengkapi kelemahan. Zulkifli bin Qasim menunduk hormat. Clara dan pelajar wanita lain juga membalas dengan tunduk hormat yang mendalam. Pada saat itu, dekan mula bertepuk tangan. Hebat, inilah semangat pelajar sejati. Diikuti oleh pensyarah lain, kaki tangan, dan pelajar, mereka juga bertepuk tangan. Akhirnya, seluruh dataran dipenuhi dengan bunyi tepukan gemuruh. Bravo, mengharukan, inilah kebanggaan sebenar. Tepukan itu berlarutan. Ramai yang menitiskan air mata. Ia adalah detik di mana prasangka dan keangkuhan runtuh, dan rasa hormat serta pemahaman yang tulus lahir. Dekan mengambil mikrofon sekali lagi. Hari ini, kita telah mendapat pengajaran penting. Tindakan Saudara Zulkifli akan terus diceritakan sebagai contoh pendidikan di universiti kita ini. Dan dekan berhenti seketika sebelum berkata, universiti akan menganugerahkan anugerah khas kepada Saudara Zulkifli sebagai tanda penghargaan atas teladan semangat kesukanan yang ditunjukkannya. Sekali lagi, tepukan gemuruh kedengaran. Zulkifli bin Qasim menundukkan kepala dengan rendah diri. Selepas perhimpunan pagi berakhir, Zulkifli bin Qasim berjalan di pantai. Cahaya matahari pagi berkilauan memantul di ombak. Encik Zulkifli,
Apabila dia menoleh mendengar panggilan dari belakang, ia adalah Clara dan pelajar wanita lain. Mereka kini memakai pakaian kasual. Boleh kami berjalan bersama? Zulkifli bin Qasim mengangguk. 7 orang berjalan di pantai berbaris. Terima kasih banyak-banyak, kata Emily. Awak telah mengajar kami pengajaran yang sebenar. Saya tidak mengajar apa-apa, Zulkifli bin Qasim tersenyum. Saya hanya melakukan apa yang saya pelajari. Hana bertanya dengan rasa ingin tahu. Adakah semua orang Malaysia pandai berenang seperti awak? Tidak, Zulkifli bin Qasim ketawa. Saya adalah kes istimewa. Namun, setiap orang Malaysia mempunyai kekuatan masing-masing. Ada yang pakar dalam penyelidikan, ada yang mahir dalam seni, dan ada yang jenius dalam perniagaan. Sofia berkata, kami juga begitu. Kami masing-masing mempunyai bidang kepakaran. Tetapi sehingga kini, kami hanya menganggapnya sebagai kebanggaan. Kami menggunakannya sebagai alat untuk memandang rendah orang lain. Mari mengeluh. Sekarang saya faham, kekuatan sejati bukanlah mengalahkan orang lain, tetapi menjadi kuat bersama. Olivia mencadangkan, saya ingin mengadakan acara pertukaran antara bangsa dengan lebih kerap selepas ini. Saya rasa banyak yang boleh kita pelajari antara satu sama lain. Clara memandang Zulkifli bin Qasim. Terutama dari awak, saya ingin belajar cara untuk menyatu dengan laut. Zulkifli bin Qasim mengangguk. Baiklah, saya juga akan belajar banyak dari kalian semua. Semasa mereka berjalan sambil berbual, matahari semakin tinggi. Ombak masih membasahi pantai dan burung camar terbang di langit. Clara berkata dengan berhati-hati. Tentang pertaruhan itu, lupakanlah. Zulkifli bin Qasim berkata dengan tegas. Ia tidak pernah berlaku dari awal. Tapi ada satu perkara yang saya ingin tunaikan, Clara berkata dengan serius. Apa dia? Saya akan menghormati awak seumur hidup. Itu bukan pertaruhan, itu adalah perasaan tulus saya. Pelajar wanita lain juga mengangguk. Kami juga. Kami tidak akan melupakan ini seumur hidup. Terima kasih kerana menunjukkan kepada kami apa itu manusia sejati. Zulkifli bin Qasim tidak berkata apa-apa dan memandang laut. Laut sempurna terlintas di fikirannya. Suara ibunya seolah-olah kedengaran. Bagus, anakku. Ibu bangga denganmu. Bagaimana kisah hari ini? Apa yang ditunjukkan oleh pilihan pelajar antarabangsa Malaysia, Zulkifli, bukanlah sekadar kemahiran berenang. Ia menunjukkan bahawa kekuatan sejati adalah keberanian untuk menyelamatkan walaupun pesaing, bukan mengalahkan lawan. Kisah yang bermula dari provokasi pertaruhan yang memalukan yang dicadangkan oleh pelajar wanita. Jika kau menang, aku akan beri kau 1 malam, akhirnya membawa kepada kesudahan yang menyentuh hati di mana mereka saling menghormati dan menyelamatkan nyawa. Semangat lautan yang ditunjukkan oleh anak penyelam laut wanita bajau laut dari Sempurna, ajaran bahawa semua di laut adalah bersaudara, telah melangkaui sempadan. Semoga kita juga dapat menghormati satu sama lain tanpa prasangka dalam kehidupan seharian kita. Jika anda ingin mendengar lebih banyak kisah seperti ini, sila langgan saluran ini dan tekan suka. Kita akan berjumpa lagi dengan kisah yang lebih menyentuh hati di lain kali. Terima kasih.